Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih sahabat-sahabat semua kerana sekali lagi memilih untuk bersama dengan saya, Hasrizal, di dalam vlog kita pada kali ini. Alhamdulillah, saya doakan mudah-mudahan semuanya berada di dalam keadaan sihat sejahtera di sisi keluarga. Saya yakin saya sama macam ramai di kalangan sahabat-sahabat semua yang rutin setiap harinya menghantar anak dan mengambil anak daripada dan ke sekolah. Bagi kami yang berada di Republic of Ireland ini, pada tahun ini 3 anak kami bersekolah di sekolah yang sama, dan sekolah itu tidaklah begitu jauh daripada rumah kami, manakala seorang lagi bersekolah di bandar bersebelahan dengan bandar tempat kami tinggal. Dan untuk mengelakkan daripada kesesakan jalan raya, selalunya saya akan memandu ikut jalan belakang, jalan yang saya tengah drive lah. Di jalan belakang ni ada waktu dia gelap sikit, ada waktu dia cerah sikit. Apa yang saya nak kongsikan dengan sahabat-sahabat dalam vlog kita pada kali ini adalah tentang apa yang boleh kita sebagai ibu bapa lakukan untuk membantu mengembangkan ataupun mengelokkan bahasa ibunda anak-anak kita. Walaupun kami telah meninggalkan tanah air lebih kurang dalam 5 tahun, anak-anak mungkin pada masa ini berfikir tidak lagi di dalam bahasa Melayu, dalam bahasa Inggeris. Malah anak sulung pun yang sempat bersekolah sehingga sekolah menengah di Malaysia sekejap sebelum berpindah ke Finland dan kemudian ke Ireland ni, pun saya nampak bahasanya sudah agak banyak terjejas. Dari segi perbualan seharian tu okeylah macam biasa, tapi dari segi perbendaharaan kata, vocabularies mereka, banyak perkataan yang kita kurang sikit guna tu mereka dah lupa, beliau dah lupa. Dan bahasa ibunda ni adalah penting untuk kita kekalkan. Kita tidak harus meninggalkan bahasa ibunda kita dengan memberi fokus kepada penggunaan bahasa Inggeris semata-mata, atas pelbagai faktor. Bukan saja membabitkan soal keperluan pekerjaan, yang mungkin keperluannya tak berapa nak ada dah sekarang ni, tetapi dari segi identiti, pengungkapan makna berkenaan dengan apa yang mereka rasa dan apa yang mereka fikir, atau sekurang-kurangnya agar mereka masih mampu untuk memahami ibu bapa mereka, akar usul mereka, supaya tidak terjadi seperti generasi di Turki pada suatu ketika apabila bahasa Turki Osmaniyah ditukar penulisannya daripada huruf-huruf Arab kepada Romani, menyebabkan ada generasi yang tidak boleh membaca catatan-catatan yang ditulis oleh ibu bapa atau datuk nenek mereka sendiri. Dan itu memutuskan sejarah, dan memutuskan sejarah ini, dia tidak akan menjadikan generasi itu satu generasi baharu seperti yang diidamkan oleh sesetengah orang yang memang berhasrat untuk melahirkan generasi yang berbeza for whatever the reason is. Tetapi dia menjadi generasi seperti hidup dalam limbo, tidak kanan, tidak kiri. Dan itu banyak terjadi kepada generasi Turki pasca kejatuhan Daulah Osmaniyah dan permulaan Republik. Nak kata ke barat pun taklah barat sangat, nak kata Islamnya ditinggalkan, dan dia berkait rapat dengan bahasa. Jadi dalam perjalanan saya menghantar anak ke sekolah, mengambil daripada sekolah dalam tempoh masa lebih kurang
setengah jam, lebih kurang macam tu. Ia adalah waktu yang berharga untuk hal ini boleh dilakukan. Tapi bukanlah kita buat tiap-tiap hari kan. Maknanya satu, memang payah nak sembang dengan budak-budak ni sekarang ni sebab telinga tersumbat belaka dengan earbud masing-masing. Itu satu bab. Kemudian yang keduanya, kita tak nak lah asal dalam kereta je nanti stres nak fikir benda berat-berat kan. Tapi sekali-sekala tu saya akan selitkan. Dan cara yang paling mudah untuk perkara ini dilakukan adalah dengan memasang lagu-lagu. Tapi lagu-lagu ni lagu-lagu lama lah. Antaranya yang saya suka pasang adalah koleksi lagu Sudirman. Sebab di dalam lagu Sudirman itu liriknya banyak menggunakan peribahasa dan perkataan yang kaya di dalam bahasa Melayu yang boleh kita fikirkan. Cuba kita fikirkan kan, kalau di dalam bahasa Inggeris, murid tu kita panggil student ataupun learner ataupun pupil. Tapi dalam bahasa Melayu, murid-murid itu juga dipanggil sebagai anak murid. Jadi bila ada istilah anak di situ, dia konotasinya berbeza. Budaya kita mempengaruhi bagaimanakah cara seorang pendidik melihat murid-muridnya. Ni kena slow sikit sebab kita lalu di kawasan sekolah dan sebuah pekan kecil, kampung sebenarnya. Nama kampung ni 2 Mile House. Okey. Jadi bila saya pasangkan lagu-lagu Sudirman ni, kadang-kadang melintas beberapa perkataan ataupun peribahasa yang boleh disembangkan dengan budak-budak ni. Dan bagusnya lagu Sudirman ni ialah Sudirman banyak menyanyikan lagu yang bercerita tentang hal-hal seharian kan. Lagu pulang dari kilang begitu juga Coket Road kan, anak gembala. Jadi di situ ada banyak perkataan yang boleh diguna. Jadi contohnya baru-baru ni, semalam ke bila saya tak ingat, kami ada berbual tentang satu daripada lagu Sudirman tu yang menyebut kalau kail panjang sejengkal, jangan lautan tak diduga. Jadi saya tanyalah kepada anak-anak ni, do you know what this kail means? Kail kan, jadi perkataan biasa, tapi nampaknya semua dah tak ingat kail tu apa kan. Jadi bila kita cakap hook yang dipakai untuk mancing tu, okey, so kalau kail panjang sejengkal, jangan lautan tak diduga. Logically speaking, if you understand the sentence, the description, what would it mean? Jadi berlakulah sedikit perbualan dengan anak-anak. Ada yang kata macam do not overestimate yourself. Bukanlah 100% salah, tapi kita nak dalamkan sikit lagi kan. Jadi apa bezanya dengan ukur baju di badan sendiri. Jadi benda-benda tersebut bila kita bualkan dengan anak-anak tu tak banyak secara casual, tetapi serba sedikit tu dia dapatlah okay, there's a new lesson. Jadi itu adalah satu daripada apa yang saya harapkan kita para ibu bapa cuba beri perhatian. Di awal ketika saya bekerja sebagai imam di Belfast Islamic Center 20 tahun sudah, dalam khutbah Jumaat saya rasa beberapa kali jugalah saya sebutkan tentang walaupun ramai ibu bapa melihat sekolah dekat masjid tu sebagai tempat untuk belajar bahasa Arab, tapi berikanlah perhatian khusus untuk menyampaikan, mendidik bahasa ibunda masing-masing. Saya pernah berprogram dengan sekumpulan remaja di United Kingdom, dan antara isu yang timbul daripada perbualan kami itu ialah remaja ini mengatakan bahawa mereka sukar untuk berbual dengan ibu bapa mereka hal-hal yang dalam, hal-hal yang berat tentang pandangan hidup, falsafah, tentang agama,
perkataan disebabkan oleh limitasi perkataan, terhadnya perkataan. Maknanya mereka sudah menjadi native English, bahasa Melayu mereka terbatas, manakala ibu bapa mereka pula walaupun sudah lama tinggal di United Kingdom, tetapi vocabularies, perbendaharaan kata ibu bapa mereka masih tertumpu kepada aspek kerja dan teknikal. Jadi untuk mengungkapkan sesuatu dengan lebih terperinci, anak-anak ni dapati susah untuk mereka melakukannya dengan ibu bapa mereka. So ini adalah perkara yang kita kenalah cari jalan untuk minimumkan dia ataupun elakkan dia, dan hendaklah anak-anak dan kita mempunyai bahasa yang boleh menemukan kita dengan anak-anak kita. Bagi mereka yang anak-anaknya diklasifikasikan di dalam sains pembelajaran sebagai third culture kid, budak-budak yang tinggal di negara yang bukan negara asal mereka atau ibu bapa mereka, yang mereka itu mempunyai cabaran-cabaran khusus, dan kita sebagai ibu bapa adalah beberapa perkara yang mudah-mudahan kita boleh usahakan, insya-Allah. Jadi saya rasa itulah serba sedikitnya perkongsian kita di dalam vlog pada kali ini. Saya dah lama tak buat vlog sebenarnya, dan saya harap sahabat-sahabat teruskan bersama. Jangan lupa untuk like, tinggalkan komen, kongsikan video ini dengan kawan-kawan kalau ada sedikit manfaatnya, dan insya-Allah daripada semasa ke semasa saya akan cuba lagi untuk berkongsi 2-3 perkara yang mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, insya-Allah. So terima kasih, hingga bertemu di dalam kesempatan yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.